Terima kasih kerana masih lagi berada dalam channel Awesome Archery, channel memanah kegemaran anda. Yes. Okey, hari yang cerita ini saya nak share satu topik yang mana biasa kita dengar sebenarnya, ya. Tapi saya yakin ramai lagi pemanah-pemanah, terutamanya pemanah pembaru yang baru menceburi aktiviti memanah ini. Istilah ini mungkin asing ataupun mungkin pernah dengar tapi belum cukup mendalaminya dengan baik, ya. Kenapa banyak juga kesilapan ataupun perkara-perkara yang sangat berisiko tinggi dilakukan oleh pemanah, terutamanya yang beginner. Kenapa ini akan memberi kesan kepada busur kita, ya, iaitu topik berkenaan dengan brace height. Okey, secara umumnya apakah itu brace height? Brace height itu kalau kita rujuk kepada busur kita, okey, kalau di tangan saya ni adalah busur jenis tradisional, jenis longbow. Okey, brace height adalah jarak di antara handle ke tali, ya. Maksudnya jarak di antara handle pemegang busur di sini hinggalah ke paras tali ini. Jadi bagaimana untuk kita mengukur jarak sebenar brace height setiap busur? Okey, kalau kita lihat pula jenis busur recurve yang ada di sini, okey, ataupun busur recurve yang anda miliki yang mahal dan canggih, kan? Okey, so kalau lihat handle yang ada pada busur tradisional dengan kita buat comparison dengan recurve, jadi dia sedikit beza, ya. Dan kalau yang jenis recurve moden ni dia agak canggih dan sedikit kompleks kalau kita tengok, kan. Jadi bagaimana untuk mengukur jarak di antara tali dan juga handle ataupun brace height tadi? Okey, cara mudah untuk ukur adalah kalau jenis recurve yang jenis kompleks dan dia mempunyai lekukan, cara mengukurnya adalah jarak yang paling dalam, iaitu di bahagian lekukan. Jadi kalau kita pegang handle recurve yang jenis moden ini, jadi jarak yang patut kita ukur bukanlah yang paling tinggi, tapi yang paling dalam sekali. Alright. So daripada lekukan sehinggalah tali, itu adalah brace height bagi jenis recurve, ataupun tak kisahlah jenis busur apa pun, tapi lekukan yang paling dalam. Kalau kita tengok dalam brace busur ini, dia sedikit melengkung tapi boleh dikatakan hampir rata lah. Jadi tempat yang harus kita ukur adalah paling dalam hinggalah ke tali ini. Kalau kita sembang pasal brace height ni, sebenarnya brace height ni sudah lama dibincangkan, ya. Terutamanya kalau dalam catatan, ya, berdasarkan rujukan dan juga perbincangan tentang memanah di forum ni, di internet, yang saya jumpa dalam catatan antara catatan ataupun perkongsian para archers di seluruh dunia. Okey, mereka menyatakan catatan yang paling lama dibincangkan tentang brace height ni adalah di kalangan pemanah Eropah pada zaman dahulu, yang mana mereka menggunakan English longbow, ya. So pada zaman terdahulu dia tidak mempunyai peralatan yang betul-betul accurate, ya, dan mereka hanya menggunakan bila mereka dah buat longbow, mereka hanya menggunakan tapak tangan saja, ya, genggaman tapak tangan yang mana mereka genggam dan menaikkan ibu jari seperti ini. Okey, dan istilah ini digunakan dalam di kalangan mereka dipanggil fistmill. Okey, fistmill. Jadi kaedah fistmill ni adalah kaedah tradisional yang mana mereka mengukur jarak di antara handle dengan tali mereka, tali busur mereka itu, dengan kaedah fistmill traditional way mengukur jarak itu. Okey. Alright, kalau kita nak gunakan cara ini pun tidak ada masalah, cuma ada sedikit kekurangan, ya. Okey, contohlah kalau kita tidak mempunyai alat yang benar-benar accurate, contohnya peralatan seperti ini, ya. Kita nak ukur dengan jari. Jadi kalau begini kita dah agak kurang tepat, ya. So mungkin kita nak ubah strategi, kita letakkan jari, kita dapat lebih kurang 6 inci, lebih seperti ini. Okey, tapi masalahnya adalah, alright, okey, jarak jari ini ataupun di antara jari dengan kita punya di bahagian bawah ni, tapak tangan kita ni, kita mempunyai saiz tapak tangan yang berbeza-beza. Okay. Kalau dibincangkan lagi di peringkat dunia, kita ada pelbagai bangsa dan pelbagai saiz tangan, jadi dia tidak accurate. Dan pada zaman ini, pada zaman moden kita, pada kali zaman ini, alright, kita menggunakan bow square. Okay. So ini lebih accurate. Alright, jadi kita hanya menggunakan cara nak mengukur brace height adalah kita menggunakan ruler. Kalau anda tak ada bow square ni pun tak ada masalah, anda boleh gunakan pembaris secara mudahnya. Jadi
Ini cara yang paling mudah untuk kita ukur lah. Brace height kita letakkan T ni di bahagian lekukan dan kita boleh lihat ukurannya. Kita boleh tengok kalau dalam bow square ni kita ada dalam ukuran inci ataupun cm. Okay, kita boleh tengok berapa inch. Dan begitu juga dengan traditional bow. Tak kisahlah jenis busur apa yang ada. Tapi dalam kategori tradisional, kita masih lagi boleh mengukur pada jarak yang sangat akurat ya, sangat tepat berbanding menggunakan ibu jari. Okay, so kita menggunakan genggaman ataupun fishmill tadi, kaedah fishmill. Dia hampir tepat tapi kita boleh anggapkan saja dia tidaklah ukuran yang sangat tepat, akurat seperti pembaris. Okey, so bila kita sembang pasal brace height ni lagi, sebenarnya apa kesan dia? Itu paling penting sekali. Apa impact dia brace height ni kepada busur dan juga pemanahan kita Ini yang jarang dibincangkan dan kadang-kadang perbincangan tu kurang tepat. Okey, berdasarkan kepada pengalaman saya secara peribadi dan juga pengalaman archers yang lain yang saya dengar dan saya baca di forum di internet. Okey, terdapat 4 topik yang sentiasa dibincangkan. Yang lebih-lebih daripada 4 tu lebih pada pengalaman peribadi lah. Tapi apapun 4 perkara ni adalah yang biasa dibincangkan, iaitu apakah kesan terhadap brace height pada busur dan juga tali ataupun setiap panahan kita yang kita lakukan. Okey, yang pertama sekali adalah bila kita punya jarak tali ini, contoh tali ataupun jarak brace height ini semakin rendah ataupun semakin tinggi, okey, dia mempengaruhi kepada noise, noise ataupun bunyi bising sikitlah. Bila brace height kita ni, contoh busur saya ni dia dah pada 6,5 inch. Ini adalah pada jarak yang paling ideal Okey, so bila saya rendahkan lagi tali ni, jarak brace height semakin rendah ataupun saya tinggikan brace height, yang mana saya pendekkan tali ini, jadi dia akan memberi kesan pada limb. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan noise. Dia akan bunyi ketang ataupun bunyi yang sangat kuat, tidak normal dia lebih daripada kebiasaan. Jadi bunyi bising ini sebenarnya dia tak adalah mengganggu sangat dan taklah terlalu bising sangat. Tapi kalau kita manah, kita sangat consider bab noise. Cara mudahnya, kalau tali tu terlalu panjang, brace height akan jadi rendah Bila tali tu terlalu pendek, brace height akan jadi tinggi. Yang akan jadi kurang berbunyi ataupun kurang noise adalah bila keadaan tali itu berada pada jarak yang paling ideal which is setiap busur mempunyai jarak brace height yang tertentu. Dia tak sama kadang-kadang pada setiap busur. Contoh macam recurve, modern dengan tradisional berbeza Ada sudut brace height-nya. Rendah ataupun tinggi brace height ini, ia bergantung kepada saiz ataupun panjang tali Bila tali kita contohnya bila brace height kita rendah, jadi untuk dapatkan tinggi yang ideal, bagaimana kita nak ubah? Adakah kita beli tali yang baru ataupun macam mana Okey, topik ni banyak yang tanya dengan saya. Dia tanya macam mana nak pendekkan tali, dia kata ini saya dapat WhatsApp. Saya tanya dia balik, macam mana tuan pendekkan tali? Dia pun hantar gambar. Okey, gambar ni boleh tengoklah di skrin. Inilah dia hantar. Okey, cara mereka ataupun sahabat-sahabat saya, rakan-rakan pemanah yang ada ni, mereka kata nak pendekkan tali, mereka ikat mati terus. Okey, jadi cara itu kurang awesome kurang tepat. Okey, dan sebenarnya ada cara yang lebih baik, which is kita buat adalah dengan cara twist Maksudnya kita nak, contoh tali ni panjang, jadi kita buka tali salah satunya and then kita twist, kita pusingkan kita pusing, alright, ikut tali punya pattern di putaran ke arah mana. So kenapa berlakunya pasal pendek dan panjang? Okey, yang pertamanya adalah biasanya pemanah akan buat replacement new replacement pada string. So, biasanya kalau yang menempah maksudnya custom bowstring, biasanya kita akan dapat saiz yang akan sedikit panjang. Dia tak akan dapat memang ngam-ngam dia akan ada sedikit perbezaan. Dan biasanya kalau yang tempah memang akan dapat sedikit panjang. Kenapa sedikit panjang? Supaya anda boleh buat adjustment brace height tadi. Kalau macam saya,
ramai yang menempah dengan saya. Jadi saya akan minta ukuran tali asal dan saya akan buat sedikit panjang, tak ada terlalu panjang sangat, supaya kita boleh twist agar dapat brace height yang tepat. Okay? Dan memang tips yang paling selalu saya minta pada mereka yang nak menempah tali dengan saya kata berikan ukuran tali asal dan saya akan buat sedikit panjang, dan bila saya pun dah sampai, saya kata ukur tali lama, brace height dia, and then pasang tali yang baru, kemudian adjust, buat tuning pada tali biar dapat pada brace height yang sama. Dengan cara apa? Pasang dulu, shoot 1 dozen arrow, dia akan dapat panjang yang paling ideal. Tapi itu panjang tali yang ideal, kita nak adalah brace height yang ideal. Selepas saja shoot 1 dozen and then twist tali, maksudnya kita twist tali, bagikan dia sedikit pendek dan ukur dengan bow square kita tadilah. Kita gunakan bow square and then dapatkan pada brace height yang betul. Dan kadang-kadang bukan hanya menempah, kadang-kadang beli tali yang standard, tapi kadang-kadang tak ada stok dan sebagainya, tapi ada stok yang hampir sama, stok saiz tali yang hampir sama, so boleh beli dan buat adjustment dengan cara tune tali, putar tali dan dapatkan brace height yang tepat. Nombor 2, bila kita dapat brace height yang terlalu tinggi, terlalu rendah, berkait juga dengan noise tadi. Bila noise terlalu tinggi, dia akan memberi impact getaran, iaitu hand shock. Hand shock selalu orang ingat hanya pada material yang digunakan. Baru-baru ni pun, kalau baru sangat orang duk bincang, kalau buat bow fiber, hand shocknya tinggi dan sebagainya. Mereka bagi pandangan masing-masing. Tapi ideanya juga bukan hanya pada material, tetapi juga pada brace height. Jadi kalau brace height terlalu tinggi dan juga terlalu rendah, dahlah dia buat noise tinggi. Tapi dalam masa sama, sebabkan noise tu dia adalah vibration yang terlalu kuat. Apa impact dia? Bila vibration terlalu kuat, dia memberi impact pada limbs kita. Dan ini kadang-kadang kita dapat crack terlalu cepat pada busur yang sepatutnya boleh tahan lama, tapi dapat crack cepat sebab brace height yang berbeza. Dia tidak berada pada ketinggian yang ideal. Yang ketiga adalah berkenaan dengan dynamic spine. Kita selalu dengar pasal aero spine kan. 300, 400, 500 spine, 900 spine, 800 spine, right? So spine tu adalah spine yang dirujuk kepada anak panah, itu adalah berkenaan dengan static spine. Dia merujuk betul khusus pada anak panah. Tapi bila kita sembang pasal dynamic spine, dia ada 2 unsur lah, pada busur dan juga anak panah tu sendiri. Kalau kita tengok pada anak panah, dia mesti spine yang proper. Macam tadilah kita sembang 300, 400, kena pilih berdasarkan busur punya power, and then right, berat pada anak panah tu pun perlu dilihat dengan baik dan perlu setting pada setting yang paling optimal lah. Dan pada busur pula, dia berkaitan dengan brace height. So bila brace height kurang ideal, digunakan pada anak panah yang memang dah proper, so dia tak match. So dynamic spine pada anak panah bila dilepaskan nanti, dia tak cantik, dia tak cun, dia tak boleh pergi straight. Itu dynamic spine. Dia kena lihat pada busur punya setting dan juga pada anak panah. So kalau anak panah tu saya tinggalkan, tapi kalau kita rujuk pada busur ni, kalau busur ni brace height dia tak settle, dia akan memberi impact kepada panahan, especially bila anak panah dah dilepaskan, so dia akan beri impact yang tak cukup awesome. Nombor 4 yang terakhir, topik yang paling hot dibincangkan pasal brace height ini adalah pasal forgiveness. So kalau forgiveness ni, ia merujuk kepada kalau brace height yang terlalu tinggi. Saya cerita pasal brace height terlalu tinggi dulu. So bila brace height terlalu tinggi, maksudnya bila tinggi, tali terlalu pendek. Bila kita letak anak panah, kita lepaskan, sebenarnya anak panah tu dia dilepaskan terlalu awal. Macam orang kata apa, telur tak cukup masak. Sebenarnya belum patutnya rebus sampai dia masak kan, tapi dia separuh masak je. Jadi dia dilepaskan terlalu awal, dan walaupun dah guna spine yang terbaik pada anak panah, tapi disebabkan brace height yang tak ideal, so dia memberi kesan pada power stroke kepada anak panah tu.
power stroke ni dia akan sedikit perlahan, dia tidak memberi power stroke yang sangat tinggi ataupun yang paling bagus. Memang bila kita panah, kita nampak arrow tu macam laju je kan, tapi bila kita guna slow kamera dan sebagainya, kita akan nampak impact tu sangat ketara dan dia tidak memberikan kesan yang sangat awesome terhadap pemanahan kita. Jadi penting pasal forgiveness ni adalah pada busur, especially pasal brace height ni. Okay, so kita kena letak pada setting yang paling ideal. Anak panah tu betul-betul dilepaskan pada kedudukan yang tepat. Jadi bila brace height kita tepat, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, power stroke pada anak panah itu paling maksimum. Dan akhir sekali, apa yang terjadi bila brace height terlalu rendah, bila kita lepaskan anak panah pada brace height yang sangat rendah? Ada yang kata bila brace height rendah, so anak panah akan lebih laju. Sebenarnya itu adalah mitos so dia pun memberi kesan terhadap dynamic spine tadi yang topik nombor 3. Bila proper spine kita guna, tapi dia punya jarak brace height kita rendah, terlalu pendek, bila kita tarik dia akan melebihi pada kebiasaan dan dia memberi kepada spine punya impact. Jadi anak panah juga tidak akan menunjukkan hasil yang cukup baik dan dia akan memberi impact yang sangat besar terhadap panahan kita. So itu antara info yang saya ingin kongsikan kepada anda tentang brace height. Dan akhir sekali saya nak tunjukkan demo. Anda akan tengok slow motion brace height rendah dan tinggi terhadap setiap panahan saya. Saya akan tunjukkan perbezaan dan anda akan lihatlah perbezaan itu. Tapi ada disclaimer lah busur saya yang saya akan gunakan sekali lagi adalah jenis recurve. Tali itu pun sebenarnya sedikit panjang. Saya sebenarnya nak tunjuk yang kalau lagi panjang lagi best lah. Tapi saya akan tunjuk yang lagi pendek, maksudnya brace height tinggi, tali itu semakin pendek. Anda akan lihat betapa arrow itu menunjukkan tak matangnya ianya dilepaskan. So mari kita lihat demo ini. So ini adalah panjang jarak brace height yang ideal. So kalau saya ukur sekarang ni adalah 6 lebih kurang 6.5, hampir mendekati 7 inci. Sekarang ni saya akan tinggikan brace height ni kepada 7 lebih lah. Macam saya beritahu tadi, kita kena twist kalau kita nak tinggikan. So kita unstring, and then kita twist 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau macam tali ni dua warna. Sebenarnya bila kita twist, dia akan mengekalkan bentuk ataupun rupa warna ni lebih cantik. Teruskan kita twist bagi betul-betul pendek, naikkan. Kalau tengok kalau tali jenis dua color ni nampak lagi cantik lah. Tapi cantik-cantik pun brace height tak betul, tak boleh juga. So kita twist. So dia dah semakin tinggi. Kalau kita check brace height dia hampir kepada 7.5. Saya nak naikkan lagi supaya dia touch betul-betul hampir mendekati 8 inch. So saya twist lagi. Ini kita akan tengok kesan bila brace height terlalu tinggi. Macam saya explain tadi, bila kita ekstrim sangat twist, tali dah mula menggumpal sebenarnya. So kita twist dan kita brace balik. Check brace height. 7.5. So ni pun dikira tinggi, tapi kalau tengok pengalaman saya mesti lagi ni. Saya nak bagi dia 8 inch. Kita teruskan twist. Ni maksudnya brace height ekstrim lah dia punya ketinggian. Tapi kalau tengok warna lagi cantik kan. So kita brace. Nice. Brace dah jadi
Roughly 8. Okey, 8 lebih. Nice. Okey, ni brace nampak jarak dia semakin tinggi. Okey, kita tengok apa impact dia bila kita lepaskan bila brace height yang tinggi.